Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan. Saya ucapkan selamat datang. Yang pertamanya izinkan saya untuk kenalkan diri terlebih dahulu lah untuk sebelum kita panjangkan kita punya sidang kita hari ini. Baik, saya Muhammad Syarafi Muhammad Saleh, Pegawai Suluh di Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor. Saya merupakan graduan daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sebelum kita meneruskan sidang kita, boleh tuan dan puan kenalkan diri terlebih dahulu supaya saya mengenali satu sama lain. Sebelum kita memanjangkan sidang kita, silakan tuan. Saya Muhammad Syawal bin Zulkifli dan merupakan seorang jurutera. So, boleh panggil saya Cik Syawal. Baik, Cik Syawal. Okey, silakan puan. Saya Raisya Sofia binti Rashad Safaraz. Saya merupakan seorang ahli perniagaan. Saya merupakan bekas isteri kepada bekas suami saya. Baik, nak panggil Datin ke, Puan Sri ke atau Puan? Macam mana? Panggil saya Puan Raisya. Puan Raisya. Baik, baik. Terima kasih Puan Raisya dan juga Cik Syawal. Sebelum kita mulakan sesi mediasi kita pada hari ini, saya nak terangkan macam mana kita punya sesi mediasi ini akan dikendalikan. Kalau ada apa-apa yang tak faham berkenaan dengan isu yang kita bincangkan ni, nanti boleh tanya balik lah. Cuma saya nak pesan kat sini lah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pegawai suluh, saya akan bantu tuan dengan puan ni untuk mencapai satu jalan sejuan lah ataupun penyelesaian kepada isu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okay? Sebab yang pertamanya kena faham, isu yang kita akan bincangkan ni adalah bersifat peribadi dan sulit. Jadi apa-apa maklumat yang dibincangkan, dibentangkan dalam sidang ni tidak akan dibawa keluar lah ke selepas daripada ni. Okay? Dan saya nak ingatkan juga matlamat sesi mediasi ini sendiri untuk mencapai satu persetujuan di antara tuan dan puan supaya tidak dipanjangkan ke sidang perbicaraan lah kalau berjaya. Okay? Jadinya semasa sesi mediasi ini dijalankan, tuan dan puan ataupun mana-mana pihak yang bercakap hendaklah bercakap dalam keadaan tenang, okay? Tak tinggikan suara, kemudian bercakap dengan sopan lah macam mana saya bercakap sekarang ni, dan tidak menyerang peribadi pihak lawan lah. Itu yang paling utama lah. Okay? Semua pihak, maknanya tuan dan puan akan bercakap mengikut giliran lah. Maknanya kalau Cik Syawal cakap, Puan Raisya kena dengar Cik Syawal cakap. Kalau Puan Raisya cakap, Cik Syawal kena dengar Puan Raisya bercakap lah. Okay, bila salah satu pihak ni bercakap ni, pihak lain kena dengar dan teliti dulu apa benda yang dicakap lah. So sepanjang sidang ni saya akan cuba membuat catatan lah. Saya akan catat supaya kita ada sikit nota lah untuk kita cuba tengok mana penyelesaian dia. Okay, so boleh kita terus sidang kita hari ni tuan dengan puan? Boleh. Okay, baik. Jadinya isu kita nak pada hari ini adalah berkenaan dengan apa tu siapa yang akan mula bercakap dulu? Yang nak mulakan bercakap, Puan Aisyah ataupun Cik Syawal? Apalah, saya bagi bekas isteri saya cakap dulu. Okey, Sofia. Puan Sofia Puan Sofia ke Puan Aisyah? Mana-manalah. Okey, so Puan silakan dengan Puan punya Tuan, sebenarnya macam ni, saya ni kalau ikutkan hati ni banyak sangat benda yang saya nak bercakap. Okay, tapi itulah kadang-kadang tu saya ni susah sangat nak berkomunikasi dengan bekas suami saya ni. So saya datang kat sini, saya nak satu je. Saya nak anak-anak saya yang ada dengan bekas suami saya tu nak pada saya. okay. So Puan Raisya dia nak bekas suami serahkan anak yang sedang dalam jagaan bekas suami lah. Okey, Cik Syawal. Cik Syawal dah dengar apa benda yang Puan Raisya cakap tadi Ya. Okey, so macam mana Cik Syawal punya cadangan? Macam ni lah. Puan Raisa ni dia jenis orang kata keras kepala, dia tak nak dengar cakap orang. Kita Kat cakap sini elok, dia macam ni lah. Sebabnya benda ni dah bersetuju hari tu kan. Kita dah bagi dah. Anas pada awak, Fida pada saya. Sekarang ni kenapa nak timbul pula isu-isu macam ni? Saya tak setuju ni. Tak betul.
Saya nak cerai je. Puan Resha, so saya harap Puan faham lah, saya dah terangkan tadi. Jadi kita tak nak ada sebarang interak, maknanya tidak ada sebarang campur tangan semasa sidang sesi suluh ni berjalan. So tadi Cik Syawal kata dia tak setuju dengan tuntutan yang dibuat oleh Puan. So daripada pihak Puan macam mana? Mungkin Puan ada cadangan yang lebih baik untuk dikemukakan kepada bekas suami? Tuan, anak saya yang ada pada bekas suami saya tu masih kecil. Tuan imagine lah, baru berumur 3 tahun tuan. Sepatutnya ibu yang dapat hak jagaan anak tersebut. So itulah saya nak tuntut hak saya sebab saya tahu anak yang bawah pada umur 7 tahun mesti dapat pada ibu. So Cik Syawal dah dengar apa benda yang Puan Raisya bagi tahu tadi. Dia kata anak yang usia bawah 3 tahun ni kalau ikut pada hukumnya pun begitulah. Tapi kita perlu tanya juga daripada Cik Syawal sendiri. Macam mana dia sudut penjagaan anak tu. So mungkin Cik Syawal boleh bagi tahu. Sekarang ni dah jelas anak tu yang 3 tahun tu pada saya. Okay, sekarang ni saya ada beberapa poin yang saya boleh menyatakan kenapa anak tu perlu ada pada saya. Saya nak sekarang ni, sebelum saya point out kan semua kesalahan Raisa ni, yang Sofia ni, saya tak percaya dah yang dia boleh jaga Daus ni. So saya nak tahu dulu, kenapa dia nak sangat anak ni. Saya rasa pada saya elok je saya jaga dia, tak ada masalah pun. Saya tak ada pun buat apa-apa kesalahan yang saya rasa. Elok je saya jaga Firdaus, dia pun sayang saya, elok je tidur dengan saya semua. So sekarang ni saya nak tahu, kenapa Sofia ni nak menidakkan pula bawah jagaan saya, Firdaus ni. Okay, macam mana Puan Sofia? Bekas suami saya ni telah berkahwin lain. Dan saya tak yakin dengan keadaannya yang panas baran dapat menjaga anak yang masih kecil. Dan anak saya ni masih memerlukan kasih sayang seorang mak. Saya sangat kesian dengan anak saya. Dan saya tak percaya suami saya boleh jaga anak saya tu. So dari sudut kebajikan anak Puan, yang anak yang pertama ataupun anak yang sulung ni, Anas Arjuna ni, macam mana jagaan dia sepanjang selepas daripada bercerai hari tu sampai sekarang dengan Puan macam mana? Anas Arjuna dalam jagaan saya sangat baik dan dari segi akademiknya pun selalu mendapat nombor 1 dalam kelas. Dan tetapi itulah kadang-kadang tu dia kata dia rindukan adik dia. Dia tahu dia ada adik dan bekas suami saya ni itulah susah nak cakap tuan. Panas baran. Kadang-kadang dia tak bagi adik dia jumpa, abang dia jumpa dengan adik. Dan saya tak sukalah. Saya tak suka suami saya ni. So maknanya dari sudut kebajikan anak, Puan Raisya kata Puan boleh menjaga. So Cik Syawal, kalau kita dengar tadi Puan Raisya bagi tahu yang dia menjaga kebajikan anak tu dengan baik. So bagi saya, cadangan Cik Syawal adakah okey ataupun macam mana? Sebab Puan Raisya dah bagi tahu dia boleh menjaga anak tersebut. Dan anak yang sulung tu pun berada dengan dia dalam keadaan yang baik. Daripada sudut Cik Syawal punya cadangan ataupun pandangan macam mana? Saya tak setuju je dengan apa yang Puan Sofia cakapkan. Apa dia cakap apa? Saya kahwin lain? Saya kahwin lain tapi tak ada masalah mengenai anak tu semua. Saya tak ada masalah. Kenapa nak isukan race yang kat saya kahwin lain? Tak ada masalah pun pasal tu. Lagi satu. Dia cakap apa? Pasal saya tak puas hati ni. Pasal yang hak lawatan anak. Sebelum ni dia bagi. Cumanya kadang-kadang dia halang saya nak ambil anak-anak saya. Kenapa? Apa masalah dia nak halang-halang? Padahal kita dah bersetuju bahawa yang hak lawatan ni ada bagian saya 2 malam, sebulan macam tu kan. Tapi dia tak setuju pula. Saya ni memang tak puas hati lah dengan dia. Okey, Puan Raisya, nanti bagi peluang pada Cik Syawal cakap dulu, nanti baru kita beralih kepada Puan lah. Okey. Tuan, saya cakap dia ni keras kepala. Dia adalah isu baru nak timbulkan. Saya tak ada masalah pun kahwin lain ke apa, ibu tiri dia pun tak ada masalah. Yang si Firdaus ni tinggal dengan saya, sayang elok je. Tiba-tiba pula nak rebut lah abang rindu lah. Maknanya dari sudut kebajikan Firdaus ni di bawah jagaan Cik Syawal, okey jugalah. Elok. Baik. Makan minum, terpakai semua jagalah. Tak ada masalah dari sudut kebajikan anak,
dia suruh belajar, tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah kat situ. So tak perlu raiskan isu apa-apa, kahwin lain ke apa, tak ada. Sekarang ni saya nak tanya kat dia, macam mana hak jagaan tu? Sebabnya bagi saya, kalau saya nak jumpa dengan Anas pun, dia stay halang benda tu. Padahal dah bersetuju. Saya tak okey lah macam ni kan. Benda dah settle elok, tiba nak tukar-tukar pula. Saya banyak kerja lain nak buat. Tak ada masa lah saya nak turun naik mahkamah lagi sekali macam ni. Betul, saya setuju. Jadi Puan Raisya, apa yang Cik Syawal cakap tadi, kata Puan Raisya menghalang dia daripada berjumpa dengan anak sulung. So saya sebagai pegawai sulung, saya nak tahulah, betul ke Puan menghalang daripada seorang ayah untuk berjumpa dengan anak ni? Tuan, banyak fitnah yang dibuat terhadap saya tuan. Saya bukannya menghalang, tapi Anas tu masih bersekolah. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Anak tu penat dan dia sesuka hati nak ambil anak, nak jumpa anak di sekolah. Tanpa memaklumkan kepada saya terlebih dahulu. Saya geram lah. Bukannya saya tak bagi. Tapi maklumkan pada saya dahulu dan bagi peluang anak tu berehat. Anak tu penat belajar. Bukannya sesuka hati saya tak bagi abang tengok anak. So maknanya masa perintah yang terdahulu dikeluar, memang sudah ada bagi tahu nyatakan bila waktu melawat anak tu, bila waktu boleh datang ambil anak tu, memang dah dinyatakan ya dalam perintah yang lepas? Puan Raisya, betul dah ada dinyatakan perintah yang lepas? Pada perintah yang lepas memang bekas suami saya ni diberi hak lawatan dan bermalam 2 kali sebulan. Okay. Masalah kat sini dia selalu jumpa anak tanpa mengira masa. Oh. Itu yang saya. Maksudnya dia datang jumpa dengan anak tu mengikut suka hatilah, kata bila dia nak datang dia datang. Yang Arif, dan bila saya call bekas suami saya ni untuk bercakap dengan anak saya yang kecil, dia selalu tak bagi. Dan saya tahu Alasan anak saya tu saya. Alasan apa dia tak bagi tu? Sibuk dengan bini muda lah. Okey Cik Syawal, macam mana tu? Tuan, logik lah tuan. Saya ada kerja. Takkanlah saya nak pergi ambil tengok anak saya tu tak semena-mena. Setiap masa tak kena masa. Fikirlah Raisya. Awak ni dari dulu memang macam ni. Perangai keras kepala tak dengar cakap orang. Kan? Logik je lah fikir. Saya pun kerja. Anak tu awak masa nak tengok Okey tuan dan puan, saya nampak dah ada isu tinggi suara kat sini. Jadi saya harap tuan dan puan masih ingat lagi lah. Kita sekarang dalam sidang suluh untuk selesaikan masalah ni. Kalau begini caranya tuan dan puan cuba untuk selesaikan masalah, saya rasa kita tidak ada penyelesaian. Tujuan saya pun di sini adalah untuk menyelesaikan masalah tuan dan puan tanpa perlu panjang bicara. Jadinya saya harap tuan dan puan dapat berfikir secara rasional dari sudut kebajikan anak tu sendiri. Bagi saya nampak dua-duanya ada kepentingan. Maknanya Cik Syawal pun ada kepentingan, Puan Raisya pun ada kepentingan. Maknanya dua-dua menjaga anak dengan baik. Cuma yang menjadi isu ni sekarang ni adalah usia anak tersebut. Okay, macam Puan Raisya bagi tahulah, Puan Raisya cakap tadi, usia anak tu masih kecil. Jadi Cik Syawal kata tidak ada masalah dari sudut penjagaan anak tu sendiri. Dan dari sudut kasih sayang tu, Cik Syawal sebenarnya, saya nampak Puan Raisya dia ada point dia punya stand dia. Kenapa dia perlukan anak tu pindah kepada dia secara hakiki. Tapi jangan risau. Cumanya bila hak penjagaan tu Cik Syawal serahkan kepada Puan Raisya, Cik Syawal akan tetap dapat hak lawatan dan bermalam. Cuma dalam sidang ni kita akan detailkan. Kalau katalah ya, Cik Syawal serahkan kepada Puan Raisya hak jagaan penuh. Okey. Hak jagaan penuh tu diserahkan kepada Puan Raisya, dua-dua anak. So kita akan detailkan dari sudut terma-terma penjagaan supaya lebih clear di antara pihak-pihak. Mana Puan Raisya akan tahulah bila masa sesuai untuk benarkan anak tu dilawat oleh Encik Syawal, bila boleh bermalam dengan anak-anak tu. So saya harap Cik Syawal dan Puan Raisya fahamlah kenapa tujuan sesi suluh ni diadakan. Okay, so saya tak nak berpanjangan kes ni. Maknanya kita kalau boleh nak selesaikan antara pihak-pihak je lah. Faham Tuan, Tuan, saya ni bukanlah jahat sangat. Saya bukannya nak memisahkan anak-anak dengan ayah mereka Tuan. Tapi Tuan fikirlah anak tu masih berumur 3 tahun Tuan, masih kecil. Dan jika hak jagaan tu diberi pada saya, abang dengar ya, saya bukannya tak benarkan langsung abang jumpa anak-anak kita bang.
Cuma saya nak abang fikir anak-anak tu masih kecil dan kita tak boleh nak pisahkan antara Anas dan Firdaus ni. Kesian anak-anak kita ni. Saya sedih. Saya sedih dengan keadaan sekarang ni, anak-anak terpaksa berpisah dan anak yang kecil, abang yang sibuk tak boleh nak jaga anak-anak. Saya harap abang consider benda ni bang. So saya nampak Puan Raisya dia dah cuba consider lah. Dia minta jasa baik daripada Cik Syawal supaya dapat consider berkenaan dengan cadangan dia. Sebab kita adik dengan abang ni dia tidak boleh berpisah. Memang kalau ikutkan begitulah dia punya natijahnya. Orang kata dia punya aturannya. Abang dengan adik dia kalau seorang duduk di utara, seorang duduk di selatan, dia takkan jadi kata tak sepakat lah. So mungkin cadangan Puan Raisya tu nampak logiknya di situ. Dia bukan tak bagi, tapi dia kata kita akan detailkan, kita akan perincikan. Jadi Cik Syawal macam mana? Kalau kata Cik Syawal ada cadangan yang lebih baik, maknanya kita cuba nak selesaikan permasalahan ni, Cik Syawal usulkan. Mungkin Puan Raisya boleh pertimbangkan dari sudut pendetailan hak jagaan, bermalam dan sebagainya. So macam mana Cik Syawal? Macam ni lah Tuan. Sebabnya saya ni dah fikir masak-masak lah juga pasal benda ni kan. Ini pun kebaikan untuk anak-anak saya juga. Tak ada pun, tak rugikan siapa-siapa. Sebab mereka ni pun anak saya sayang dua-dua. Cumanya masalahnya Puan Raisya ni pun sibuk. Dia ahli perniagaan. Bukannya ada pun kat rumah, kadang suruh bibi dia jaga apa semua. Saya tak percaya anak saya. Orang lain jaga. Sekurangnya kalau macam saya kahwin lain pun saya ada mak tiri dia. Saya tahulah macam mana mak tiri dia jaga kan. Kita nampaklah benda tu kalau balik pun kesan lebam-lebam. Tak apa. Saya tahu benda tu apa yang berlaku kat rumah. Dan saya dengar pun yang Puan Raisya ni pakai kahwin lain. Tu lagilah saya tak setuju pasal benda ni. Tapi saya malas nak cakap. Kan? Dia tahu sendiri apa punca yang saya menidakkan yang bahawasanya Firdaus ni bawah dia. So pada saya sekarang ni saya tak ada masalah untuk jaga anak saya sendiri. Dan isu nak berjumpa dengan Anas pun saya boleh consider kot dengan nada risk ke option ke. So saya tak bersetuju untuk menyerahkan Firdaus ni bawah dia. Okay, so sebelum saya raise isu Puan Raisya, macam mana dari sudut apa yang dikatakan oleh Cik Syawal tadi? Puan akan berkahwin baru? Buat masa ni saya tiada perancangan kat Ratu Tuan. Suami saya ni suka sangat buat rumahan pada saya. Bekas suami? Bekas suami saya Tuan. Okay, so jadi Cik Syawal, saya cuma boleh mencadangkan, selebihnya atas pihak-pihak lah. Okay, so saya punya cadangan begini. Kalau kata pihak-pihak ada persetujuan, okey. Kalau tak ada persetujuan, kita terpaksa panjangkan kes ni kepada sidang perbicaraan lah. Yang mana sidang perbicaraan tu nanti dua-dua pihak akan bagi tahu pada mahkamah kebajikan anak ni siapa yang lebih menjaga. Dan saya yakin dan pasti bila sudah masuk ke sidang perbicaraan penuh, keputusan adalah 100% di atas hakim, ya Arif Hakim. Sekarang ni keputusan di atas Cik Syawal dan juga Puan Raisya. Maksudnya dua-dua boleh buat pertimbang tara. So cadangan saya begini. Kalau kata Cik Syawal serahkan kepada Puan Raisya anak tersebut, maknanya anak umur 3 tahun tu diserahkan kepada Puan Raisya. So Puan Raisya boleh bagi hak lawatan dan bermalam mengikut waktu yang bersesuaian ke lapangan Cik Syawal. Maksudnya Cik Syawal boleh datang untuk berjumpa dengan anak tersebut mengikut ke lapangan waktu Cik Syawal, dengan syarat Cik Syawal mesti maklumkan kepada Puan Raisya terlebih dahulu sekurang-kurangnya sehari paling lewat. Kalau tidak, 3 hari. Biasanya 3 harilah supaya Puan Raisya boleh buat persediaan rapi untuk anak tersebut berjumpa dengan Cik Syawal. Itu cadangan saya. Maknanya Cik Syawal serahkan kepada Puan Raisya tu anak tu, so maknanya dua-dua akan di bawah jagaan Puan Raisya. Dua-dua jagaan anak tersebut. Tapi hak lawatan dan bermalam Puan Raisya bagi kepada Cik Syawal supaya dua-dua dapat. Dua-dua boleh membesarkan anak tersebut. Tapi dari sudut kelapangan masa. Kelapangan masa tu yang saya cadangkan, Puan benarkan Cik Syawal supaya boleh melawat dan bermalam mengikut kelapangan masa dia. Sebab dua-dua bekerja. Puan bekerja, Cik Syawal pun bekerja. Cik Syawal bekerja jurutera pun sibuk. Puan bekerja sebagai ahli perniagaan pun sibuk. Dua-dua sibuk. Jadi sekarang ni kita kena faham antara dua-dua. Ini saya punya cadangan lah sebagai pegawai suluh. Sebab saya nampak
dua-dua ada kepentingan, dua-dua ada usaha, ada effort untuk menjaga kebajikan anak tersebut. Tapi sekarang ni siapa yang lebih nak menjaga dari sudut memberi kasih sayang pada anak tersebut? So saya nampak sebagai seorang ibu, Puan Rasha, ini bukan bias atau berat sebelah. Ini maknanya kita pandang dari sudut emosi anak tersebut kita nak jaga, dan pembesaran anak tersebut kita nak jaga dengan baik lah. So ini cadangan saya. Kalau kata Cik Syawal dengan Puan Raisha nak tambah baik cadangan tersebut, saya alu-alukan. Silakan. Macam mana Cik Syawal dengan Puan Raisha? Saya tak ada masalah sebenarnya nak selesaikan cara baik kan. Tapi saya rasa better benda ni tak saya cakap sendiri kot. Saya rasa saya perlu fightkan untuk penjagaan anak saya juga. Saya tetap rasa saya tak setuju bahawa sebenarnya saya akan serahkan Firdaus ni pada Puan Raisha. Okay? Ataupun Cik Syawal nak satu sidang sesi suluh lain di masa akan datang supaya dapat diperhalusi cadangan tersebut. Saya rasa kalau dengan keadaan dia yang keras kepala macam ni memang takkan selesai tuan. Sampai bila tak selesai. Okay. Saya malas, saya tak nak buang masa. Okay, kita kalau boleh settle secara lain, okay, kita settle lain. Perlulah suluh-suluh. So Puan Raisha macam mana cadangannya? Tuan boleh tengok sendiri macam mana bekas suami saya tu berdegil dan tidak mahu bekerjasama dalam isu ni tuan. Okeylah, kita proceed berikut lah. So maknanya maknanya dua-dua pihak pun nampak gayanya tidak ada sebarang persetujuan yang menjadi capai. So saya sebagai pegawai suluh, saya tidak ada hak untuk memaksa tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima cadangan saya. Cuma suka untuk saya ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, bila kes ni dah masuk kepada sidang perbicaraan penuh di depan ni ahli hakim, tuan-tuan dan puan-puan tidak bolehlah meletakkan harapan yang kes ni aku akan dapat, kes ni aku akan berjaya. Kerana pertimbangan yang ahli hakim lebih teliti. Dia akan memandang dari sudut yang pertama emosional anak tersebut, yang kedua kebajikan, yang ketiga dari sudut hukum syarak. Siapa yang lebih berhak? Jadinya kalau mengikut undang-undang, untuk pengetahuan Cik Syawal, mengikut undang-undang turutan yang lebih utama adalah si ibu lah. Selagi mana si ibu tersebut menjaga kebajikan anak tersebut. Tapi dalam keadaan yang begini, saya nampak ketegangan tu tidak ada penyudahnya, tidak ada pengakhirannya. Jadi mungkin bila kita bawa ke sidang perbicaraan nanti, Cik Syawal dengan Puan Raisha akan bentangkanlah depan ni ahli hakim siapa yang lebih banyak menjaga kebajikan anak tersebut, siapa yang lebih banyak memberi kasih sayang pada anak tersebut. Sebab ahli hakim dia nak tengok bukti-bukti dari sudut itu. Dia tak nak tengok dari sudut Puan Cik Syawal kata Puan Raisha ni kahwin lain ke apa benda, itu satu point. Cumanya point yang lebih utamanya adalah yang ahli nak tengok pihak-pihak siapa yang lebih menjaga anak tersebut. Endingnya begitu. Sebab anak-anak ni sedang membesar. Sebab Cik Syawal kena faham, anak ni terhasil bukan hanya dari Cik Syawal saja, tapi terhasil daripada Cik Syawal dan juga Puan Raisha. Maknanya dua-dua ada sumbangan, dua-dua ada usaha untuk melahirkan anak tersebut, membesarkan anak tersebut. Cuma dalam isu ni sebab pihak-pihak sudah berpisah. Jadi saya faham keadaannya. Jadi mungkin sebelum kita nak mengakhirkan kita punya sidang suluh pada pagi ni, mungkin ada sedikit, mungkin tiba-tibalah dalam tempoh saya bercakap tadi, Syawal ada cadangan yang lebih baik ke, ataupun masih kekal dengan pendirian nak teruskan kes kepada sidang perbicaraan, ataupun mungkin Puan Raisha sendiri nak tambah ke, ataupun mungkin ada cadangan yang lebih baik supaya dapat diselesaikan dalam sidang suluh ni, ataupun masih kekal untuk masuk ke sidang bicara. Tuan, saya maklumkan kepada tuan tadi untuk kebajikan anak-anak, kalau boleh saya tak naklah benda ni dibawa ke mahkamah. Dan saya tahu suami saya pun tak ada, bekas suami saya pun tak ada masa untuk pergi ke mahkamah. Saya pun sibuk. Kalau boleh, itulah saya kata, kalaulah hak jagaan ni diberi kepada saya, kedua-dua anak ni diberi kepada saya tak ada halangan untuk pihak suami untuk berjumpa dengan anak-anak. Okay, Cik Syawal macam mana? Sebab Puan Raisha dah bagi tahu dah. Dia kata kalau Cik Syawal bagi jagaan penuh tu kepada anak-anak tu kepada Puan Raisha, dia tak ada masalah untuk benarkan Cik Syawal. Macam saya cakap tadi lah, boleh melawat dan bermalam mengikut kelapangan masa Cik Syawal sendiri. Betul Puan? Puan Raisha betul Maksudnya dia, tapi dengan syarat Cik Syawal kena bagi tahu dululah
2-3 hari sebelum supaya Puan Raisya boleh buat persediaan. Betul Puan? Betul Tuan. Saya So ni macam bukan mana? Itulah Macam mana, Puan? Tuan, saya sebab benda ni pun dah berlaku sebelum ni. Benda ni sama juga, dia cakap benda yang sama, bagilah masa apa semua kan. Tapi yelah, dia yang mungkin dia janji apa semua, saya dah kurang dah percaya pada dia kan. So macam mana pun saya akan bawa benda ni ke perbicaraan seterusnya lah. Okay, So, sebab saya takkan setuju. mungkin sebelum ni perjanjian itu dibuat tanpa hitam putih. Cuma kali ni kita buat perjanjian itu berserta hitam putih. Yang mana kalau salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, jadi kita boleh ambil tindakan. Mana Cik Syawal boleh ambil tindakan kepada Puan Raisya sekiranya perjanjian yang dah dimeterai pada sidang suluh ni dilanggar. Jadi bagi saya boleh bagi mungkin bukan jaminan lah. Ini bukan jaminan. Tapi bila dah ada hitam putih ni maknanya kita sudah ada satu perintah yang mengikat pihak pihak. Bila ada perintah yang mengikat pihak pihak ni, tak ada isu. Kalau siapa yang melanggar perintah, salah seorang boleh mengambil tindakan di mahkamah dengan cara untuk kita boleh komit ke penjara lah. Mengkomital ataupun mengambil tindakan pengingkaran perintah mahkamah. Kawan. So macam mana Puan Raisya? Bekas suami saya. Puan Raisya dia dah bagi orang kata kelonggaran dah tu pada Cik Syawal. So sekarang ni Cik Syawal je macam mana? Cik Syawal Tak apalah Tuan, saya memang tak nak cakap banyak pun dengan Raisya ni. Okay, saya akan juga pergi court, masuk cara. Okay, sampai situ je. Okay Raisya, you setuju ke, you tak setuju ke? Okay, saya tak kisahlah dengan you punya option semua tu. Saya tak nak. Okay, saya akan fight juga untuk Firdaus ni, ada saya. Saya ada point. Saya cuma mengharapkan yang Cik Syawal dah berfikir panjang lah supaya Cik Syawal tahu yang bila dah masuk ke perbicaraan ni, ini bukan lagi antara kau dan aku dah. Ini kau, aku dan juga hakim. Hakim yang akan meneliti pihak-pihak punya keterangan. Sebab Puan Raisya dia dah bersedia dah ni. Maknanya dia dah willing dah untuk bagi kelonggaran kepada Cik Syawal. Nak melawat berapa kali, nak tidak bermalam berapa kali. Bagi saya itu satu cadangan yang sangat bagus daripada Puan Raisya sendiri. Dia nak bagi kelonggaran pada Cik Syawal. Dan saya rasa Cik Syawal sendiri boleh menimbang tara cadangan tersebut dan juga boleh bagi tawaran balas supaya lebih teliti, lebih detail. Macam mana yang Cik Syawal nak kalau kata diberikan kepada Puan Raisya anak tersebut? So macam mana? Okay, macam ni lah. Tak kisahlah kan. Ke ataupun Raisya awak setuju ke kalau kita letakkan satu tarikh masa yang lain untuk suluh ni? Bagi saya masa untuk fikir ke macam mana? Untuk satu lagi majlis suluh Untuk bagilah masa saya berfikir. Takkanlah saya nak buat on the spot kan. Faham. Okey Puan, macam mana Puan? Bolehkah kita bagi masa satu lagi sidang untuk kehadiran pihak-pihak, kita cuba dapatkan satu persetujuan. Mungkin hari ni Cik Syawal dia rasa tertekan sikit lah, mungkin diasak ke apa benda, wallahualam, tapi kita harap tidak lah. Sebab kita ni pun dalam sidang ni kita tenang saja. So kita buat satu lagi sidang suluh, yang mana sidang suluh akan datang tu kedua-dua pihak hadir dan kemukakan cadangan masing-masing untuk pendetailan dari sudut siapa yang menjaga hak anak tersebut, siapa yang melawat dan bermalam pada anak tersebut. Boleh ke Puan macam tu? Demi anak-anak saya, demi emosi anak-anak saya supaya kes ni tidak berpanjangan, saya setuju Tuan. Okey, Puan Raisya bersetuju. So Cik Syawal macam mana, boleh kita tangguhkan kepada satu sidang suluh lain untuk dapatkan persetujuan sidang akan datang? Saya boleh setuju. Okey, baik. Cadangan tarikh tuan-tuan dan puan-puan yang lapang, saya boleh tengok dengan saya punya planner. Mungkin kita boleh tetapkan satu tarikh. Cadangan je lah, maknanya kita tengok macam mana. Sekejap saya tengok saya punya planner. 29 Julai boleh tuan dengan puan untuk kita buat sidang suluh yang kedua? Saya boleh Tuan. Boleh Cik Syawal boleh Boleh. Dengan banyak alasan Syawal. Cik Syawal dengar jangan Puan Raisya kata jangan banyak alasan lah untuk dia sidang. Biasa dia sebab yelah berniaga kan, jumpa klien sana sini. Tak apa, saya yakin dan pasti Puan Raisya boleh lapangkan masa lah pada tarikh tersebut. Okey, so saya untuk sidang hari ini kita belum mencapai satu persetujuan lagi, tapi tak apa, kita mengharapkan pada sidang akan datang ada satu persetujuan yang boleh dicapai di antara Cik Syawal dengan Puan Raisya. So kita tangguhkan sidang kita hari ini untuk sidang suluh akan datang.
Yang mana pada sidang suluh akan datang, saya mengharapkan Cik Syawal dengan Puan Raisya membawa satu cadangan penyelesaian yang memenangkan pihak-pihak. Cik Syawal menang, Puan Raisya menang dan kita akan endorse lah sebagai satu perintah. Okay, so saya tamatkan kita punya sidang suluh kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih Tuan. Okay, terima kasih Tuan. Puan. Terima kasih. Minta maaf.